Pada 7 September 1981, syarikat peladangan kedua terbesar hak milik British iaitu Guthrie Corporation Limited telah diambil alih oleh Pemodalan Nasional Berhad (PNB) dan Kerajaan Malaysia dalam sebuah serangan terancang ke atas pemilikan syarikat syarikat di London Stock Exchange. Kejadian tersebut yang dikenali sebagai Dawn Raid telah menggemparkan dunia, terutamanya negara Britain, kerana ianya berlaku hanya dalam masa kurang dari 4 jam. Dalam video kali ini, kita akan meneliti kisah di sebalik serangan terancang ini yang kekal dalam titik sejarah negara Malaysia. Sehingga akhir tahun 1970-an, setelah hampir 20 tahun mencapai kemerdekaan, 60% daripada aset korporat di Malaysia masih berada di dalam kekuasaan syarikat-syarikat asing di mana 2/3 daripadanya adalah syarikat British. Salah satu daripadanya adalah syarikat Guthrie Berhad yang diasaskan pada 1821 oleh Sir Alexander Guthrie. Ianya merupakan syarikat pertanian kedua terbesar di Malaysia selepas Harrisons and Crossfields atau HNC. Oleh kerana Guthrie adalah bertuankan British, maka tanah-tanah hak milik syarikat juga berada di bawah kuasa British. Selepas kemerdekaan Tanah Melayu, tanah-tanah di bawah hak milik mereka bahkan meningkat di mana di awal tahun 1970-an, syarikat tersebut memiliki 175,000 ekar tanah dan berkembang sebanyak 194,000 ekar tanah pada awal tahun 1980-an. Sejak kemerdekaan, dasar ekonomi kerajaan lebih mengetengahkan liberalisasi ekonomi yang bergantung kepada ekonomi bebas dan pelaburan asing. Oleh itu, banyak sekali kekayaan yang diperolehi di dalam negara disalurkan keluar terutamanya kepada British. Namun begitu, ahli politik generasi baru pada tahun 1970-an percaya bahawa penstrukturan semula ekonomi juga perlu mengambil kira penyertaan aktif orang Melayu dan Bumiputera dalam sektor ekonomi supaya mereka tidak ketinggalan dari bangsa-bangsa lain. Dasar ekonomi baru diperkenalkan pada 1971 bertujuan untuk menstruktur semula ekonomi dan sosial negara untuk mencapai objektif keseimbangan ekonomi yang saksama di kalangan pelbagai suku kaum di Malaysia yang telah diwarisi dari pentadbiran kolonial British. Salah satunya ialah pemindahan hak milik syarikat dan hartanah British kepada hak milik tempatan yang boleh menjadi jalan pintas pemilikan kekayaan kepada orang Melayu. Di bawah dasar ekonomi baru, polisi 70% hak milik tempatan dalam ekuiti syarikat yang menjalankan aktiviti di Malaysia dan ianya telah diumumkan sejak November 1974. Sebelum dasar ekonomi baru diperkenalkan, pemilikan kepentingan saham syarikat British untuk pemegang tempatan di Malaysia dihadkan. Misalnya, syarikat induk Guthrie GCL di Britain tidak membenarkan pemilikan saham tempatan melebihi 49% dan bermakna segala kuasa membuat keputusan kekal di tangan syarikat induk hak milik British itu. Di antaranya, cadangan kerajaan Malaysia kepada Guthrie untuk skim penanaman semula getah untuk pemegang kecil Melayu yang ditolak oleh pengarah syarikat John Hay. Penjualan kepentingan saham Guthrie tanpa pengetahuan PNB sebagai pemegang share minoriti yang paling besar dalam syarikat, malah pihak PNB juga tidak diberi perwakilan dalam lembaga syarikat dan strategi pelaburan Guthrie yang semakin cenderung melabur keluar dari Malaysia. Pihak tertinggi Guthrie di Britain ada mempertimbangkan untuk menawarkan pemilikan 40% saham kepada warga negara Malaysia. Oleh itu, tertubuhlah Guthrie Ropal Sinar Berhad, sebuah anak syarikat Guthrie, telah didaftarkan pada 1966. Namun, tanah-tanah di bawah syarikat Guthrie Ropal adalah terdiri dari tanah yang tidak sesuai untuk pertanian dan kebanyakannya berbukit-bukit. Apabila Dr. Mahathir menyandang jawatan Perdana Menteri pada 16 Julai 1981, pendekatan mengetengahkan dasar-dasar baru untuk memperkasakan ekonomi tempatan dijalankan dengan lebih giat dan lebih berani. Beliau memang dikenali sebagai seorang yang anti-British, berbeza dengan Perdana Menteri sebelumnya yang menjaga hubungan baik dengan kerajaan British. Misalnya, Tunku Abdul Rahman yang menggalakkan penyertaan British sebagai pelaburan asing yang aktif supaya ekonomi Malaysia akan terjamin dengan kehadiran syarikat-syarikat British dalam negara. Malah, Mahathir tidak mempunyai kawan Inggeris semasa menuntut di Universiti Malaya di Singapura dan dikenali sebagai seorang yang bukan dari golongan bangsawan, tidak merokok, tidak minum arak dan tidak bermain golf.
Selain aspirasi pembangunan ekonomi yang diidam-idamkan Malaysia, terdapat juga perkara-perkara lain yang menambahkan lagi ketegangan di antara Malaysia dan United Kingdom pada ketika itu. Pada 1979, Perdana Menteri UK Margaret Thatcher telah mengumumkan penarikan subsidi pelajar universiti dari negara-negara Commonwealth yang menuntut di United Kingdom. Bukan itu sahaja, yuran pengajian pelajar-pelajar asing di UK turut dinaikkan. Ianya adalah sebahagian dari polisi kerajaan Britain untuk mengurangkan perbelanjaan awam dan kecenderungan UK yang semakin menjarakkan diri dari negara-negara bekas jajahannya di Asia dan dasar yang lebih mendekatkan diri dengan komuniti negara-negara Eropah. Kesannya, pada 1981, kira-kira 17,000 orang pelajar-pelajar tertiary Malaysia di UK terpaksa menanggung yuran pengajian universiti yang melonjak sebanyak 20%. Ada juga kes yang menyatakan yuran mereka telah dinaikkan 3 kali ganda. Kerajaan Malaysia telah mengemukakan cadangan kepada kerajaan United Kingdom untuk menambah kuota pendaratan kepada syarikat penerbangan negara iaitu Malaysia Airlines System MAS di lapangan terbang Heathrow. Namun ianya ditolak oleh kerajaan British. Menambah lagi kepada hubungan tegang antara Malaysia dan UK ialah tindakan pesawat supersonik Concorde hak milik British yang melalui ruang udara Malaysia dalam perjalanan ke Australia. Sebelum memegang jawatan sebagai pengerusi PNB, Tun Ismail adalah Governor Bank Negara dan merupakan Governor paling lama menyandang jawatan berkenaan selama 20 tahun. Malah beliau begitu berpengalaman luas dalam bidang kewangan kerana berkhidmat dengan British semenjak sebelum merdeka dari tahun 1940-an dan meneruskannya di bawah 3 Perdana Menteri Malaysia sebagai Governor Bank Negara. Penjawat-penjawat British yang bekerja dengannya menyifatkan beliau sebagai anti-British. Di bawah pengerusiannya, Bank Negara menjalankan pelbagai langkah-langkah yang kurang disenangi oleh syarikat-syarikat British, di antaranya memindahkan akaun kerajaan dari menggunakan Bank British seperti HSBC kepada Bank Hak Milik Malaysia. Ada juga undang-undang yang diperkenalkan pada 1965 yang menghalang bank asing menambah cawangan baru di Malaysia. Khalid Ibrahim diberi tanggungjawab untuk merancang strategi yang teliti dalam proses pengambil alihan Guthrie. Ini disebabkan oleh pengalaman beliau yang pernah bekerja dengan Barings, sebuah firma penasihat kewangan untuk Guthrie. Pengetahuan dan pengalaman beliau berkenaan latar belakang kewangan Guthrie serta pengetahuan tentang kelemahan yang boleh dieksploitasi adalah ilmu yang sangat berharga untuk memastikan serangan terancang ini berhasil. Selepas bekerja di Barings, beliau berkhidmat sebagai pengurus kewangan di PNB di bawah Tun Ismail. Di samping merancang operasi, beliau berperanan utama untuk mendapatkan pegangan saham Guthrie di luar London iaitu di Asia Pasifik pada hari serangan. N.M. Rothschild & Son memainkan peranan penting dalam rancangan ini. Evelyn de Rothschild iaitu pengerusinya mempunyai hubungan yang erat dengan Tun Ismail hinggakan mereka dikatakan bercakap di telefon setiap hari. Ini berikutan dari pelbagai kerjasama dalam sektor perbankan yang telah terjalin erat di antara mereka. Di antaranya, Evelyn adalah penasihat kewangan kepada Bank Negara semasa di bawah Tun Ismail. Warga negara British berketurunan Yahudi itu mempunyai kepakaran dan pengalaman luas dalam arena kewangan London, menjadikan khidmat beliau amat berharga dalam operasi ini. Bukan itu sahaja, hubungan yang begitu akrab di antara kedua-dua pihak menjadikan Evelyn seorang rakan yang sangat dipercayai dalam operasi ini. Malah beliau jugalah yang menyarankan kepada Razali Hamzah untuk mendapatkan pegangan dalam syarikat-syarikat gergasi British di Malaysia untuk kepentingan negara. Rowe & Pitman pula adalah firma broker saham yang dipilih dengan penuh teliti kerana ianya adalah faktor yang penting untuk memastikan operasi di Bursa Saham London mencapai sasaran. Reputasi firma broker ini adalah antara yang terbaik di Bursa Saham London. Idea pengambil alihan Guthrie tercetus masa sesi bermain golf di antara Tun Ismail, Raja Moha dan Tengku Razali Hamzah. Pada asalnya, mereka mempertimbangkan idea untuk mengusahakan tanah-tanah pertanian di negara-negara jiran seperti Indonesia dan Filipina. Tetapi apabila melihat kepada Malaysia sendiri, tanah-tanah pertanian kebanyakannya dikuasai oleh syarikat-syarikat British. Tanah-tanah tersebut begitu luas dan juga sudah ditadbir dengan teratur dan sistematik. Bahkan mengusahakan industri pertanian dalam negara memberi kelebihan-kelebihan yang lebih masuk akal. Maka pengambil alihan syarikat-syarikat British adalah pilihan yang perlu diberi perhatian.
Setahun sebelum Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri keempat, sebuah pertemuan telah diadakan atas jemputan Tun Ismail sebagai Governor Bank Negara pada ketika itu bersama Dr. Mahathir yang memangku jawatan Menteri Kewangan dan Tengku Razali Hamzah sebagai Menteri Perdagangan. Ianya bagi membincangkan pengambil alihan mengejut Share Guthrie. Susulan dari itu, 4 bulan sebelum hari serangan, Khalid Ibrahim telah ditugaskan untuk merangka persiapan Dawn Raid dan strategi bagi memastikan semuanya berjalan lancar. Dana kewangan untuk pembelian share-share syarikat telah diperolehi dari syarikat-syarikat kerajaan seperti Petronas, PNB dan Amanah Saham Nasional dengan jumlah sebanyak 282 juta pound iaitu bersamaan 1 bilion ringgit Malaysia ketika itu. Atas rekomendasi dari NM Rothschild & Son, dana tersebut disalurkan ke sebuah akaun di Switzerland di bawah nama Khalid Ibrahim. Ini kerana syarat transaksi dana untuk tujuan pembelian share-share di Bursa Saham London tidak boleh disalurkan terus atas nama mana-mana agensi kerajaan. Pada 1979, sebenarnya sudah ada cubaan untuk membeli saham Guthrie oleh Sime Darby, sebuah syarikat bekas hak milik British. Sime Darby ketika itu sudah pun diambil alih oleh Perbadanan Nasional Berhad, PERNAS. Walau bagaimanapun, usaha tersebut gagal dan Sime Darby hanya berjaya mendapat 30% kepentingan saham dalam Guthrie. 25% daripada share-share tersebut kemudian dijual kepada PNB pada Disember 1980. Strategi operasi di Malaysia melibatkan pembelian saham-saham dari syarikat-syarikat yang mesra dengan kerajaan Malaysia. Pertama sekali, Genting Berhad. Ketua Eksekutif Genting Lim Goh Tong mempunyai hubungan baik dengan kesemua Perdana Menteri Malaysia. Kedua, Bank Simpanan Nasional BSN, sebuah syarikat perbankan kebangsaan di bawah Menteri Kewangan Tengku Razali Hamzah. Ketiga, OCBC. Tun Ismail telah mengadakan sebuah sesi makan tengah hari pada 7 September 1981 dengan matlamat untuk meyakinkan pengerusi OCBC di Singapura Tan Chin Tuan. Namun, beliau enggan menjual blok share hak milik badan perbankan tersebut. Disebabkan kegagalan itu, pembelian dari sumber lain dijadikan pilihan alternatif iaitu Kuwait Investment Office di mana Malaysian Kuwaiti Investment diterajui oleh Tun Ismail Ali sendiri. Di London pula, Rothschild telah berjaya meyakinkan MNG Investment Trust dan memperoleh share-share sebanyak 11%. Roy and Pitman pula telah membeli bagi pihak PNB sebanyak 5% share-share dari pemegang-pemegang saham kecil seawal deringan loceng pembuka di Bursa Saham London dan dengan itu, sasaran merangkul kawalan majoriti dalam GCL berjaya dimuktamadkan pada tengah hari dalam masa kurang dari 4 jam. Mark Jen, pengurusi Guthrie pula hanya mengetahui berita mengejutkan tentang penukaran hak milik GCL melalui siaran radio. Setelah PNB mendapat majoriti 50.4% kepentingan saham Guthrie, ini bermakna syarikat pengadangan gergasi British itu telah jatuh ke tangan PNB dan Malaysia. Pembelian share-share selebihnya dilakukan sehingga akhir tahun 1981 dan menjadi hak milik penuh PNB. Kejadian ini telah memberi tamparan hebat kepada British kerana telah dimalukan oleh negara bekas jajahannya sendiri. Reaksi serta-merta surat khabar British rata-rata mencemuh kejadian ini sebagai tindakan nasionalisasi jalan belakang, tetapi ada juga yang menyifatkannya sebagai licik. Apa yang lebih penting adalah serangan pengambil alihan ini tidak melanggar mana-mana undang-undang transaksi di Bursa Saham London. 2 minggu selepas kejadian Dawn Raid, pindahan syarat telah dibuat di Bursa Saham London di mana selepas pembelian 15%, pembeli perlu menunggu 7 hari lagi untuk membuat pembelian 5% seterusnya. Langkah pengetatan tersebut bertujuan untuk mengelak dari kejadian Dawn Raid berulang lagi. Bagi rakyat Malaysia, kejadian Dawn Raid hari ini masih diingati sebagai episod penting dalam sejarah negara dalam menyelesaikan proses dekolonisasi pasca kemerdekaan yang masih tertunggak dan mengembalikan semula kekayaan hasil bumi negara kita dari tangan penjajah.